Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower page FTR Bidadari Solution. Okey, salam Khamis yang barokah. Apa khabar anda semua hari ini? Didoakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah di page FTR Bidadari Solution hari yang kelima pada tahun 2021 ni, alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah antara sifat orang yang tercela, yang Allah cela. Siapakah mereka ni? So, jom kita cek satu persatu. Ada tak dalam diri kita ni terselit sedikit ke ataupun memang banyak ke yang kita ada sikap sebegitu? Kita buang jauh-jauh dan insya-Allah kita berubah kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Kak Rosmaniza, hai Kak Irna, hai Kak Siti Marzia. Okay, thank you sebab sudi join dan support live Solehah pada petang ini. Alhamdulillah. Okay, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu taman-taman syurga kita di dunia ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hai, waalaikumsalam Syafika Amira. Okey. Tajuk hari ni adalah antara sifat yang tercela yang Allah murka. Saya nak share dengan anda ada 6 sifat yang tercela. Sebenarnya ada lebih lagi tetapi saya nak share dengan anda ada 6 sifat tercela yang kita kena take note dan kita ambil tahu supaya tidak ada dalam diri kita sifat-sifat yang buruk sebegitu yang Allah cela. Okey, sifat yang pertama adalah sifat iaitu takabur dan suka bercakap besar. So, Allah sangat membenci orang yang ada sifat takabur, yang suka menunjuk-nunjuk, yang suka cakap besar, yang suka membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain tak dapat, dia seorang je dapat. So, ini adalah antara sifat yang Allah benci. So, jangan ada sifat takabur dan juga bercakap besar dalam diri kita. Sebab kita semua ni hanya hamba. Apa yang kita punya sekarang ni cumalah apa orang kata, pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan anak-anak, Allah uji kita dengan suami ataupun isteri, Allah uji kita dengan ibu bapa. Semua tu adalah hak milik kekal Allah Subhanahu Wa Taala. So, dekat dunia ni, kita adalah tempat kita diuji. Dunia ni adalah tempat persinggahan yang sementara. Apa yang Allah bagi ni, semuanya hanyalah pinjaman. Tak ada yang kekal milik kita. Tak ada apa yang kita akan bawa di hari akhirat nanti kecuali sedekah, pahala, amal jariah kita. Itulah yang kita akan bawa ke tempat tinggal kekal kita di hari akhirat kelak. So, janganlah kita berbangga diri, janganlah kita ada sifat keakuan, janganlah kita ada sifat bahawa kita ni sombong dengan semua orang, kita ada sifat takabur, kita suka menunjuk-nunjuk, kita suka cakap besar, kita suka merendah-rendahkan orang. So, ini semua dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, buang jauh-jauh sifat yang tercela ni. Apalah salahnya kita berpegang kepada sifat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 sifat yang terpuji, iaitu al-amin, jujur, fatonah dan juga tabligh, menyampaikan. So, kita contohi akhlak Rasulullah, kita contohi peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan sikap-sikap yang baik dan kita jauhi sifat-sifat yang tercela. Okey, yang kedua, antara sifat tercela yang kita kena buang jauh-jauh daripada kehidupan kita adalah sifat ujub. Ujub di sini bermaksud merasa diri kita hebat.
So kita ni cumalah hamba yang penuh dengan dosa, tetapi hanya Rasulullah SAW sahaja yang bersifat maksum. Di mana Rasulullah seorang ummi, iaitu Rasulullah tidak tahu membaca dan juga menulis, tetapi Allah beri kelebihan luar biasa kepada baginda Rasulullah. Rasulullah diberikan mukjizat. Rasulullah adalah Rasul yang terakhir. Rasulullah adalah Rasul yang sentiasa menjadi contoh antara semua Nabi dan Rasul. So di sini jangan ada sifat ujub. Ujub ni kita kena cegah dan buang jauh-jauh. Jangan kita rasa diri kita hebat segala. Jangan kita rasa diri kita lah paling pandai sehingga kita tak nak menuntut ilmu. Janganlah kita rasa diri kita ni mentang-mentang kita ustaz, kita dok cari salah orang lain. Kalau benarlah kita ni seorang Muslim yang sentiasa bertakwa, kita tak akan merendah-rendahkan orang, kita tak akan menganjing orang, kita tak akan memfitnah orang, kita tak akan sebarkan aib orang. Tetapi Islam ni ajar nak menegur pun ada adab dia. Nak membetulkan kesalahan pun kita tak boleh nak sebarkan kata-kata kesat, kita tak boleh nak menerakakan orang. So hati-hati dengan kata-kata kita. Jangan kita rasa kita ada title ustaz, kita ada title ustazah, kita belajar tinggi-tinggi, tetapi andai adab kita, akhlak kita tak melambangkan pun apa pangkat yang kita ada, so semua tu tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang Allah pandang adalah amal kita, adab kita, akhlak kita sesama manusia. Bagaimana kita menyantuni orang lain, bagaimana kita melayan dan menegur orang lain, itu adalah adab yang sebenar-benarnya. So kalau kita nak tengok seseorang ni, adakah dia ni benar-benar mukmin yang sejati, Muslim yang sejati, dia tegur orang pun ada adab. Dia nak tegur salah orang pun ada caranya. Bukannya main serang, bukannya main viralkan. Tetapi Islam ni indah. Islam ni sentiasa menjaga akhlak dan budi bahasa sesama manusia. Kerana adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Andai kita belajar tinggi bagaimanapun, kalau adab kita ke laut, kita merasa diri kita ni ujub, kita rasa diri kita ni hebat, kita rasa diri kita ni belah paling power, orang kena dengar cakap kita, kita tak nak dengar pendapat orang, maka ini adalah sifat tercela yang sangat-sangat Allah benci. Hati-hati kita. Hati-hati kita dalam bertutur, dalam menyampaikan sesuatu perkataan. Kalau kita menyakitkan hati orang, kita mengguris perasaan orang, dah tak ada lagi dah di mana akhlak dan adab kita. So tepuk dada, tanya iman, bagaimana kita sampai hari ini, bagaimana kita bercakap dengan orang, bagaimana kita menaik sesuatu di media sosial sampai menjadi fitnah, sampai sebarkan aib orang. So, nak ke kita di hari akhirat nanti kita merangkak-rangkak mencari orang yang kita melakukan salah kepada dia, kita fitnah dia, kita kecam dia, kita sebarkan aib dia padahal dia tak bersalah. So hati-hati di hari akhirat kelak. Sangat pedih balasan orang yang sengaja menganjing-anjing, yang sentiasa memfitnah, menyebarkan aib-aib orang lain. So hati-hati, sebab Allah tak pernah pun sebarkan aib kita. Allah malah jaga kita. Sebaik-baiknya Allah jaga kita di muka bumi ini supaya kita ada rasa untuk bertaubat, supaya kita sentiasa merasakan diri kita ni memang hamba, bukannya merasakan diri kita ni hebat. So jauhi sifat yang tercela yang kedua, iaitu ujub. So yang ketiga, sifat tercela yang sangat Allah benci adalah kedekut dan bakhil. So jauhilah sifat kedekut dan bakhil. Sebab harta yang kita ada ni tak boleh bawa ke dalam kubur pun, tak boleh bawa sampai kita mati pun. Tetapi amal jariah kita, pahalalah, inilah yang akan menjadi hak milik kekal kita di hari akhirat kelak. So harta yang kita ada, duit yang kita ada, kekayaan yang kita ada dekat dunia ni, jangan salah gunakan, tetapi infakkanlah harta ke jalan Allah. Allah bagi kita rezeki melimpah ruah supaya kita boleh berkongsi dengan orang lain. Allah bagi kita rezeki luar biasa supaya kita boleh membantu golongan yang susah. Bukannya bila kita makin kaya, Allah bagi kita kekayaan, kita makin lupa diri, kita makin kedekut, kita makin ada perasaan bakhil dalam diri kita, lalu kita mengabaikan, membiarkan ibu bapa di kampung yang sedang uzur, kita hantar ibu bapa di rumah orang tua, tanggungjawab kita sebagai anak untuk jaga mereka, kita dah lepaskan. So dekat hari akhirat nanti, Allah akan hukum dan azab kita sepedih-pedihnya.
Sebab tu, hidup dekat dunia ni, inilah masanya untuk kita perbetulkan diri kita. Kita menuntut ilmu, kita upgrade ilmu, kita top up ilmu. Jangan kedekut. Pergi majlis-majlis ilmu, pergilah belajar Al-Quran, belajar mengaji. Sekarang pun dah banyak sangat dah kelas mengaji online. Cuma kita ni je nak luangkan masa, nak korbankan duit sedikit untuk inilah akhirat kita. Inilah bekalan akhirat yang kita nak bawa hari akhirat nanti. Nanti dekat akhirat, Allah akan tanya kenapa engkau dekat dunia tak belajar mengaji, tak belajar tadabbur Al-Quran, tak belajar ilmu agama, tak belajar ilmu ma'rifatullah. So, semua tu akan dipersoalkan. Janganlah kita berkira-kira. Jangan berkira-kira untuk kita menuntut ilmu, untuk upgrade ilmu, untuk melabur untuk ilmu. Sedangkan ilmu akhirat itulah yang akan menyuluh kita ke arah kejayaan, ke arah kebenaran. InsyaAllah kita nak berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu kita kena cari orang yang betul, berguru dengan orang yang betul. Dan insyaAllah selagi kita tak melanggar syariah hukum agama, insya-Allah kita bergurulah, menuntut ilmulah sehingga hujung nafas kita, insya-Allah. Okey. Yang keempat, antara sifat tercela yang sangat-sangat Allah murka adalah sifat pemarah dan kaki pukul. So Allah sangat marah kepada orang yang kaki pukul. La taghadab, jangan pukul. Jangan angkat tangan kepada isteri. Contoh, seorang suami yang kaki panas baran, yang baking, suka nak marah-marah je. So, layanlah isteri dan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Seorang suami merupakan pemimpin keluarga, bukannya seorang kaki pukul, bukannya seorang yang panas baran. Sebab tu, kalau anda yang masih belum berkahwin, nak pilih jodoh, pilihlah jodoh yang jaga solat. Lelaki yang jaga solat, insya-Allah, walau muka tak handsome ke, walau muka hitam legam ke, tetapi andai dia seorang yang jaga solat, dia seorang yang soleh, itu adalah pemimpin yang terbaik. Tetapi kalau kita hanya memandang kepada paras rupa, kita hanya memilih kepada yang kacak saja, tetapi solat tunggang langgang, solat entah ke mana, tak pentingkan agama Islam, so rumah tangga akan porak-peranda. Akan dapat suami yang panas baran, akan dapat suami yang tak bertanggungjawab, suami yang tak tahu nak solat sendiri pun, sehinggakan isteri yang kena pimpin seorang suami, nak betulkan seorang suami yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak pilih seorang imam kepada hidup kita, pilihlah imam yang soleh, yang jaga solatnya. Jangan pilih orang yang hanya menunjuk-nunjuk di depan kita. Tapi sebaliknya bila dah kahwin, barulah kita tahu belangnya di belakang kita ni, dia ni macam mana. So, kalau kita nak ada seorang suami dan juga seorang ayah yang sangat bertanggungjawab, minta doa dengan Allah, amalkanlah doa. Allah pertemukan jodoh yang baik-baik, jodoh seorang lelaki soleh kepada perempuan solehah, jodoh seorang lelaki yang mukmin kepada perempuan yang mukminah, insya-Allah. Okey, yang kelima, antara sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang terlampau gilakan keduniaan, yang terlampau berseronok sehingga abaikan Allah, sehingga tinggalkan rukun-rukun Islam dan juga rukun iman. So, kita tak nak macam ni. Biarlah kita menjadi seorang yang zuhud. Zuhud itu iaitu bersederhana dan mementingkan akhirat. Bukannya bila kita hidup dekat dunia ni, just kita fokus pada keduniaan. Tak. Tetapi seimbangkan. Belajar, yes, belajar juga dekat sekolah. And then kita mantapkan dengan ilmu kerohanian, ilmu agama, mantapkan marketing langit kita. Biarlah kita lebih kepada kejar akhirat, barulah dunia akan datang bergolek kepada kita. Jangan kita terlampau berseronok sehingga abaikan solat kita, sehingga abaikan perintah Allah. Untuk Allah suruh kita puasa, kita tak puasa. Allah suruh kita mengerjakan haji dan umrah bagi yang berkemampuan, kita duk berjoli sana sini, kita duk membazirkan keuangan, kita tak simpan duit. So, bagaimana tugas kita dan amanah dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah ni, bagaimana kita nak sentiasa jadi yang terbaik di mata Allah. Sebab tu hidup dekat dunia ni,
Jangan kita terlampau boros, jangan kita terlampau ikut nafsu. Kita nak beli itu, semua kita nak beli. Tetapi sehingga kita abaikan, kita rasa seronok dengan dunia, kita abaikan akhirat, kita tak tunaikan sedekah zakat kita abaikan, kita tak bantu orang kesusahan. So dekat sini, kalau anda banyak harta, anda Allah kurniakan rezeki yang banyak dan lebih daripada orang lain, apalah salahnya kita ni menginfakkan harta ni ke jalan Allah. Wakaf, sedekah, zakat, bantu golongan anak tafiz, bina madrasah, bina masjid. InsyaAllah inilah saham akhirat kita, di mana kita nak membantu perjuangkan agama Islam. Dekat sinilah. Okey, dan yang terakhir, sifat tercela yang sangat-sangat Allah murka adalah ada hasad dengki dan juga iri hati dalam diri kita. So jauhkan, na'udzubillah min zalik. Jangan ada perasaan tak suka dengan kejayaan orang lain. Dia berjaya sebab dia berusaha. Sebabnya manjada wajada wa manzaro'a hasada. Orang yang berusaha pasti dia akan dapat hasilnya. Tetapi orang yang malas berusaha, tak nak ada perasaan rajin, tak nak gigih, tak nak ada perasaan bermotivasi untuk berjaya macam orang lain. So dia akan sentiasa gagal, dia akan sentiasa merasa merendah diri, tapi tak ada apa-apa tindakan. So kita tak nak macam ni. Jangan kita menjadi seorang yang tak ada semangat, tak ada impian, tak ada matlamat hidup. Sebab tujuan hidup kita dekat dunia ni adalah mengimarahkan bumi Allah. Hendaklah kita jaga agama Allah, hendaklah kita berdakwah, hendaklah kita menuntut ilmu, hendaklah kita menjaga apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. So yang terakhir ni, antara sifat tercela yang sangat-sangat Allah murka, jangan kita ada perasaan hasad dengki. Kalau kita tengok orang lain berjaya, kita tumpang happy, tumpang gembira, ucap tahniah dekat dia. Bukannya kita memperlekeh dia, bukan kita jatuhkan dia, bukan kita nak bersaing secara tak sihat, tetapi bersainglah secara sihat. Contohlah kalau kita sama-sama berniaga minyak wangi, berniagalah secara sihat, berniagalah secara patuh syariah. Jangan bila kita tengok orang lebih, kita duk sihir dia. Kita tengok orang lebih, kita duk bomoh-bomohkan dia. Inilah antara sebab kenapa ekonomi Islam ni tak boleh berkembang. Perasaan hasad, dengki, iri hati tu lebih menguasai. Tak suka tengok orang lebih daripada dia. Kalau boleh dia seorang je. Dia seorang je nak berjaya dekat dunia ni seorang-seorang. Mana boleh macam tu? Sebab umat Islam ni, Nabi sendiri pun ajar kalau kita nak berjaya, nak bersatu, kita kena sentiasa berjaya berjemaah. Bukannya berjaya seorang-seorang. Tak ada istilah yang berjaya tu bila berjaya individu. Tetapi berjaya itu adalah berjaya berjemaah. Di mana antara kita tarik tangan ahli-ahli tim kita tarik tangan ahli keluarga kita tak biarkan mereka terkapai-kapai. Tetapi kita cuba bantu untuk sama-sama bangkit untuk kejar kejayaan ni. Sebab kejayaan ni hanya boleh diraih kalau kita ni sentiasa ada hati yang bersih, sentiasa ada perasaan bersyukur, suka tengok kejayaan orang lain, raikan dengan hati yang senang. Bukannya bila kita tengok orang lain berjaya, kita tak senang hati, kita rasa tergugat, kita rasa nak bunuh-bunuh dia. So, na'udzubillah min zalik. Apa yang saya cakap ni memang realiti berlaku pada masa kini, di mana ada penyakit hati yang terlampau teruk, ada dendam kesumat yang terlampau teruk dalam diri sehingga menyebabkan perbalahan, pergaduhan, persengketaan hingga memakan masa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun asbab dengki dan iri hati. So kalau anda nak rezeki lancar, rezeki barokah, sentiasalah bersihkan hati, sentiasalah clearkan hati, kelorok hati kita. Sebab selagi hati kita masih berkeladak, selagi hati kita masih hitam legam, susah rezeki nak masuk. Kita akan sentiasa mengalami kebocoran rezeki, kita akan sentiasa dilaknat oleh Allah, rezeki kita stuck, rezeki tak masuk. Kenapa? Sebab hati kita kotor. So bersihkan hati, marilah sama-sama kita bersihkan hati. Suka hati tengok orang lain berjaya, senang hati dan bantu dia untuk bangkit berjaya bersama-sama. Sesungguhnya Islam ni sangat-sangat indah andai kita berhubung dan bersilaturahim hanyalah kerana dengan kasih sayang dan mahabbah, insya-Allah. Okey. Semoga bertemu lagi insya-Allah di live Solehah pada hari Ahad, insya-Allah.
Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.